Kerajaan yakin pulih kedudukan kewangan negara. Sistem monopoli harga barang dikaji. Pemohon bantuan JKM tidak perlu lagi sokongan wakil rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Waluqman Muhammad Fizul Dan saya Margaret Gambang. Pakatan Harapan PH diyakini dapat memulihkan kedudukan kewangan negara sepenuhnya dalam tempoh 3 tahun akan datang. Sehubungan itu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad meminta semua pihak termasuk penjawat awam memberi kerjasama penuh terhadap dasar serta pelbagai langkah yang sedang dijalankan kerajaan. Seluruh rakyat termasuk kerajaan, anggota kerajaan perlu ikat perut sedikit supaya kita dapat kurangkan perbelanjaan biasa dan kita bayar hutang. Kalau kita buat demikian, insya-Allah kita akan dapat jelaskan hutang-hutang kita, dan selepas kita jelas hutang-hutang ini, maka pendapatan kerajaan akan bertingkat dan boleh digunakan untuk membantu sara hidup rakyat, khususnya mereka yang bekerja dengan kerajaan. Tun Dr. Mahathir menyatakannya pada ucapan Majlis Perhimpunan Perdana QPEX bersama Perdana Menteri di Serdang, Selangor. Dalam ucapannya itu, Tun Dr. Mahathir turut menzahirkan penghargaan kepada Presiden QPEX, Datuk Aziz Muda serta seluruh anggota badan itu atas segala kerjasama yang diberikan kepada kerajaan PH bagi mentadbir negara. Dalam sesi dialog selepas itu, Tun Dr. Mahathir turut memaklumkan sistem monopoli sedia ada terutama berkaitan harga barangan akan dikaji semula. Ia bertujuan untuk ditukarkan dengan sistem secara kontrak bagi mengurangkan beban rakyat. Ini kerana meskipun jika harga barangan dapat dikurangkan, tetapi harga kos sara hidup tetap meningkat. Tetapi pihak kerajaan mengawasi mereka yang dapat monopoli ini. Umpamanya import beras. Kita beri satu pihak monopoli. Tetapi sebelum kita bagi monopoli, terdapat persaingan yang tidak sihat antara mereka yang mengimport beras. Dengan itu, walaupun harga turun, ramai juga yang masih menghadapi cost of living yang tinggi. Inilah masalahnya. Tambahnya, kerajaan terus berusaha untuk memberikan keselesaan hidup kepada rakyat selaras meningkatkan taraf hidup di masa akan datang. Kadar tarif elektrik negara kemungkinan akan diturunkan sekiranya harga arang batu dan gas dunia mengalami penurunan. Sehubungan itu, Tun Dr. Mahathir berkata, kerajaan perlu terlebih dahulu mendapatkan pengesahan sahih dari beberapa pihak sebelum mengambil sebarang tindakan. Yalah, saya nak kena cek dengan Dewan dulu. Saya tak boleh buat kenyataan tanpa saya verify dulu betul ke tak. Sebab tu saya tak boleh bagi jawapan hari ini. Beliau bercakap kepada media selepas majlis perjumpaan dengan penjawat awam negeri Kedah di Alostar. Menurut laporan agensi berita luar negara pada Februari lalu, harga gas asli cecair LNG Amerika Syarikat susut lebih 40% sejak Jun tahun lalu kepada $6.50 Amerika. Manakala harga kargo arang batu bagi ekspor dari terminal Newcastle, Australia turun buat pertama kali bagi sukuan sejak pertengahan 2018 kepada bawah $90 Amerika setiap 1 tan. Perdana Menteri menjelaskan kerajaan belum membuat keputusan mengenai pembelian jet pejuang dari China sebagai tindak balas terhadap Eropah susulan diskriminasi negara itu terhadap minyak sawit Malaysia. There was only a suggestion. We haven't made any decision. Also, we will not buy any jets at all.
Sorry, what? So what are the products that you're looking at? There are lots of other products we can buy. Penduduk terjejas pencemaran sisa kimia Sungai Kim Kim Pasir Gudang Johor akan dipastikan mendapat perkhidmatan rawatan selain langkah pencegahan diambil agar insiden serupa tidak berulang. Timbalan Perdana Menteri ketika memberi maklum mengenai perkara itu dalam sidang Dewan Rakyat turut menyatakan kerajaan belum bercadang untuk memberi pampasan kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Penjelasan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail bagi menjawab soalan dikemukakan Ahli Parlimen Paya Besar Muhammad Syahar Abdullah yang ingin tahu jumlah pampasan yang bakal dibayar kepada mangsa pencemaran sisa kimia Sungai Kim Kim. Sungai Kim Kim itu adalah salah satu daripada yang baru berlaku dan setakat sekarang apa yang kerajaan telah mengambil bahagian atau mengambil tanggungjawab adalah untuk memberikan mereka kesihatan dan rawatan yang diperlukan setakat ini. Yang lain itu kita sekarang nak mengambil maklum manakah puncanya, bagaimana kita nak mengurangkan ataupun preventive measures dengan izin. Dan yang untuk pampasan tu belum lagi dikira berapa ataupun bagaimana nak diberikan pampasan kepada mereka. Pada 7 Mac lepas, 2,775 orang awam telah menerima rawatan di Hospital Ekoran Pencemaran Sisa Kimia. Berikutan situasi itu juga 111 sekolah sekitar Pasir Gudang telah diarah tutup akibat gas metana yang semakin merebak dan pembuangan sisa bahan kimia itu telah mengakibatkan pembelajaran serta tahap kesihatan pelajar-pelajar dan penduduk setempat terjejas. Wajib kita mengutuk serangan itu sekeras-kerasnya. Kerana Allah berfirman, barang siapa yang membunuh satu nyawa, maka umpamanya dia membunuh seluruh nyawa manusia. Dan barang siapa yang menjaga satu nyawa, maka seolah-olah dia menghidupkan nyawa manusia keseluruhannya. Projek pertanian rakyat yang diperkenal Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani terbukti menjadi sumber pendapatan mampan dan kukuh kepada masyarakat tani dan peternak apabila konsep itu diaplikasi di Negeri Sembilan. Tanaman kelapa, penternakan ikan dan ayam antara industri utama yang menjadi penyumbang kepada sosioekonomi rakyat setempat. Hana Adlin Nasatiun Ahmad ada laporannya. Negeri Sembilan mampu mengeluarkan 12.4 juta biji kelapa dengan keluasan tanaman kelapa 1,447 hektar. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Salahuddin Ayub, kepakaran teknikal dan bekalan baja yang sesuai turut disediakan Jabatan Pertanian bagi menggalak penanaman kelapa, mempelbagai tanaman atau mixed farming dan integrasi tanaman dengan ternakan. Kita satu dapatan pada kajian bahawa kelapa ini, jenis ini dapat memberikan hasil yang lumayan kepada petani. Ini adalah di antara yang saya sedang usahakan dalam hala tuju yang ketiga, iaitulah kita nak supaya menjana pendapatan yang lebih baik dan petani kita dapat menambah pendapatan mereka. Ketika melawat kampung Siliau di Rantau Negeri Sembilan, Datuk Salahuddin berkata pengusaha tanaman kelapa di sini mampu mengeluarkan 200,000 biji kelapa setahun. Beliau turut menyampaikan subsidi kit penanaman dan benih kelapa rendah kepada lebih 2,000 pengusaha tanaman itu. Melalui program-program seperti ini kami dapat mengenali lebih dekat dan mereka juga knowledgeable dan willing to share their experience. So program seperti ini banyak membantu pengusaha-pengusaha seperti kami. Jadi ada penambahan lagi lah bila saya datang sini. Dekat ni saya dapat bantuan baja, bantu racun. Jadi hasil tu lumayan lah.
Ketika di Kampung Siliau, Datuk Salahuddin turut meninjau projek ternakan pedaging di bawah bimbingan Jabatan Perkhidmatan Veterina. Projek reban ayam tertutup ini menggunakan teknologi terkini pengudaraan tertutup, makanan berkualiti serta pelalian penyakit. Membina satu pelan yang panjang kerana semua poultry farm ini dibuat secara tertutup begini. Sebab apa yang saya telah menerima banyak komplain ataupun aduan adalah tentang bau dan lalat yang mengancam penduduk dan juga alam sekitar. Bagi memperkaya sumber perikanan di Kampung Siliau ini, Jabatan Perikanan melepaskan lebih 25,000 benih ikan baung, lampam dan jelawat sebagai usaha memupuk minat orang ramai terhadap ikan darat selain menambah pendapatan penternak ikan. Lebih 25,000 benih ikan termasuk 2,000 benih kelapa turut diagihkan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan pengusaha dan juga sebagai rantaian kepada produk makanan negara. Pastinya usaha Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ini akan memberi pelbagai manfaat kepada penduduk tempatan. Hana Adlina Sachin Ahmad, RTM. Polis Diraja Malaysia PDRM berjaya mengekalkan momentum kecemerlangan dalam penurunan indeks jenayah negara. Menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, indeks jenayah bagi tahun 2018 menurun sebanyak 11.9% iaitu melibatkan sebanyak 88,662 kes berbanding dengan nilai ambang atau threshold sasaran sebanyak 100,611 kes. Statistik tersebut membuktikan komitmen PDRM untuk memenuhi harapan masyarakat yang kini amat peka terhadap aspek keselamatan dan kesejahteraan mereka. Tambah Perdana Menteri, ketangkasan PDRM juga terbukti dengan tangkapan seramai 464 ahli kumpulan pengganas Daesh. Berdasarkan perkembangan dan cabaran semasa, PDRM bukan sahaja berhadapan dengan cabaran dalam konteks jenayah konvensional, ancaman pengganas atau teroris ada kalanya amat luar biasa, dan ini tentunya menuntut agensi keselamatan terutama PDRM untuk menanganinya secara tegas, strategik dan berkesan. Dalam konteks ini, pihak kerajaan berpuas hati dengan tahap profesionalisme dan keupayaan yang diperlihatkan oleh anggota keselamatan seperti PDRM dalam memikul amanah yang dipertanggungjawabkan. Ini termasuklah dalam menangani ancaman militan Daesh di negara. Perdana Menteri berucap bersempena peringatan Hari Polis ke-212 di Pusat Latihan Polis Pulapol. Dalam ucapan sama, Tun Dr. Mahathir turut menyeru agar masyarakat terus bekerjasama dan membantu PDRM di dalam menangani pelakuan jenayah dan membantras usaha dan tindakan anasir-anasir yang cuba menggugat kedaulatan negara dan ketenteraman rakyat. Terdahulu, Tun Dr. Mahathir Mohamad meluangkan masa memeriksa perbarisan dengan menaiki kenderaan istiadat. Turut hadir Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fauzi Harun dan Peguam Negara Tommy Thomas. Polis dan masyarakat berpisah tiada diangkat sebagai tema Hari Polis ke-212 hari ini. Merah Nasional 8 diteruskan dengan ramalan cuaca untuk hari esok. Langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Afizal Hakim Syafi. Silakan. Terima kasih Wan Lokman dan Margaret dari Bilik Berita Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada malam ini dimulakan dengan melihat paparan imej satelit di rantau negara kita. Pada ketika ini, alhamdulillah keadaan cuaca sudah bermula lembap di semenanjung Malaysia dengan pembentukan kelompok awan aktif yang lebih tertumpu di kawasan pantai barat semenanjung Malaysia, begitu juga di bahagian utara dan juga pedalaman negeri Sarawak. Dan keadaan ini menjangkakan keadaan cuaca yang lembap dan berawan pada malam ini bagi kawasan-kawasan yang terlibat.
Bagi melihat keadaan cuaca dengan lebih jelas, seterusnya kita beralih pula ke paparan imej gemah radar. Di Semenanjung Malaysia pada ketika ini, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah pula pada ketika ini tiada hujan di kesemua bahagian termasuk wilayah Persekutuan Labuan dan keadaan cuaca yang sebegini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal pagi esok. Bagi negeri Sarawak pula, hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pedalaman dan juga bahagian Miri Sarawak. Keadaan cuaca yang lembap ini pula dijangkakan akan beransur reda dalam sejam dua sahaja lagi. Seterusnya kita beralih pula ke model ramalan ombak Jabatan Meteorologi Malaysia dengan keadaan semasa angin bertiup dari arah timuran dengan kelajuan sekitar 20 hingga 30 km sejam dan ketinggian ombak mencapai tidak melebihi 3.5 meter. Sehubungan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora bagi mana-mana kawasan perairan di negara kita buat masa ini. Sekian sahaja laporan cuaca pada malam ini. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk pagi esok. Pameran Antarabangsa Maritim dan Aero Angkasa Langkawi 5 2019 bakal bermula esok hingga 30 Mac ini. Menerusi edisi ke-15, aset dan pelibatan syarikat-syarikat industri pertahanan dari 32 negara meneruskan kelangsungan jaringan kerjasama. Rangkaian yang terjalin membolehkan penggiat industri pertahanan dan komersial tempatan mendapatkan teknologi terkini. Butirannya bersama rakan saya, Fatil Hidayat Ghazali di Langkawi. Silakan. Ya, Lokman, Margaret di Studio 3 Angkasa Puri, terima kasih. Memperluas skop penganjuran 5 2019 melangkaui sektor pertahanan sekaligus menjadikan program yang memasuki edisi ke-15 ini selaku platform untuk menjadikan Malaysia hub pemasaran produk berkaitan pertahanan di Asia, khususnya di rantau Asia Pasifik. Manfaat langsung itu diperoleh hasil kolaborasi buat julung kalinya dua kementerian untuk menganjurkan edisi 5 kali ini bersama sebuah lagi syarikat tempatan iaitu EN Projects. 406 syarikat tempatan dan antarabangsa mengesahkan penyertaan untuk edisi ini dan ini menjadikan 5 kali ini antara yang terbesar pernah dianjurkan. Wartawan Andy Reza Rohadian punya butirannya. YB, 5 bukan saja sekadar pameran, kita nak tunjukkan aset-aset pertahanan negara dan juga negara asing, malah ini juga platform untuk Menteri Pertahanan dan juga Kementerian Pertahanan sendiri menilai aset-aset pertahanan negara kita. YB, mungkin boleh ulas? Lebih ke arah tidak mau menjadi sampai bila-bila pun negara pengimport. Sebab itulah 5 ini kita akan gunakan untuk bertukar-tukar fikiran dan pandangan supaya kalau boleh kita nak buat sesuatu itu dalam bentuk joint venture, mewujudkan industri-industri di Malaysia
supaya mewujudkan pekerjaan, kemahiran dan sebagainya, dapat kita mengimport segala bentuk teknologi baru dan juga memberi pekerjaan kepada rakyat Malaysia dan juga membina pertahanan negara yang ukuh dan utuh. Inilah tujuan daripada 5 ini. Iaitu kita nak share teknologi dan kalau boleh kita tidak menjadi pengimport, major pengimport sampai bila-bila. Ada sesuatu yang Obi nak katakan lagi? Baik, menyuruh RTM ini ditonton oleh rakyat di selatan Thailand yang berbahasa Melayu. Terutama daripada Patani, Cenak dan sampai ke Golok. Begitu juga daripada Satun sampailah kepada sempadan Perlis dan Kedah. Oleh itu saya menyuruhlah bukan hanya mereka saja, semua rakan-rakan rakyat di negara yang berdekatan ini dapat datang ke sini. Datang ke sini dan mulai hari ini sampai kepada hari Ahad 30 hari bulan. Satun ke sini terlalu dekat. Kalau bot laju hanyalah 20 minit saja untuk sampai ke sini. Jadi kami mengalu-alukan kehadiran semua rakyat Malaysia dan rakyat negara ASEAN, khasnya yang mendengar siaran ini. Sila datang dan nikmatilah 5 dan juga membina persaudaraan di antara kita di sini. Sebanyak 104 aset kapal dan maritim, 103 buah pesawat yang terbabit dalam pameran statik untuk persembahan pada edisi 5 2019 ini. Dan daripada jumlah itu, 60% ialah pesawat tentera dan agensi keselamatan, manakala 40% lagi milik komersial dan awam. Peningkatan jumlah penyertaan untuk pesawat komersial ini adalah hasil usaha Kementerian Pengangkutan yang berjaya menarik banyak penyertaan dan penglibatan daripada syarikat antarabangsa. Kita ikuti pula laporan dan perincian wartawan Rashid Jali. Okay, terima kasih. Kementerian Pengangkutan buat julung kali ini secara rasmi bekerjasama menganjurkan 5 kali ini dan bersama saya ketika ini ialah menterinya Yang Berhormat Anthony Loke Siew Fook. Jadi YB, bagaimana YB melihat kerjasama dalam penganjuran 5 kali ini? Surat tentunya kita berasa amat bangga di Kementerian Pengangkutan kerana julung kali kita bersama menjadi sebagai penganjur bersama. 5 memang selama ini dia sinonim dengan sektor ketenteraan. Tetapi kali ini kita juga ada pameran-pameran dan kita sasarkan 40% daripada pameran tersebut ialah terdiri daripada sektor pengangkutan. Jadi pengangkutan udara dan pengangkutan laut yang dipamerkan memaparkan pelbagai teknologi-teknologi moden dalam era angkasa dan juga dalam maritim, dan ini sudah tentunya saya rasa amat baik untuk kita mengetengahkan teknologi-teknologi moden dan juga bagaimana industri kita dapat mengaplikasikan teknologi-teknologi yang terbaru ini. Memang dalam pameran ini sudah tentunya kita ada pelbagai syarikat antarabangsa yang datang daripada pelbagai negara dan kita boleh melihat peralatan yang tercanggih, teknologi yang paling moden dan sebagainya, dan ini sudah tentunya kita juga dapat menghubungkan business to business di mana ada industri-industri kita akan dapat menjalinkan hubungan, menjalinkan kerjasama, dan kalau juga saya difahamkan juga ada kontrak-kontrak yang juga akan ditandatangani, ada pembelian-pembelian aset melalui 5 ini. Ini sudah tentunya baik untuk negara kita dari segi ekonomi dan kita mengharap dan jika menggalakkan lebih banyak kontrak dapat dipersetujui dan ditandatangani melalui pameran 5 ini. Baik, terima kasih YB. Okay, terima kasih. Sekian laporan saya, Rashid Jali, Zu'ul Langkawi, RTM. Penglibatan lebih banyak pemain sektor komersial untuk edisi 5 kali ini pastinya akan meningkatkan kedudukan industri pertahanan sebagai aspek antara yang terpenting dalam ekonomi Malaysia, dan istimewa untuk penganjuran kali ini sudah tentulah kerana ia akan dirasmikan sendiri oleh tokoh yang mencetuskan ilham penganjuran 5 untuk edisi pertama tahun 1991. Siapa lagi kalau bukan Perdana Menteri yang kita sayangi, Negarawan Ulung Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang ketika itu menjadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Dan untuk pengetahuan semua, perasmian 5 2019 pada pukul 8 pagi esok akan disiarkan secara langsung di TV1. Pastikan anda terus setia bersama kami. Itu saja laporan dari Padang Mat Sirat, Langkawi untuk hari ini.
kembali bersama Lokman dan Margaret untuk meneruskan Nasional 8. Dari Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri, Lapangan Terbang Antarabangsa Langkawi, dan dari Resorts World Langkawi, 5 2019 di RTM. Pemohon bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM kini tidak perlu lagi mendapatkan sokongan wakil rakyat untuk membuat permohonan. Keputusan itu, kata Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hanayo, bagi mengurangkan karenah birokrasi. Bermaksud sekarang ini, kalau mereka nak mohon untuk bantuan JKM, mereka tak perlu pergi cari ahli parlimen ataupun ahli Dewan Negeri. Dan sebelum ini, walaupun kita tahu realiti adalah di mana mereka perlu pergi cari ahli politik yang menang di kawasan tersebut, dan adalah kita dengar ada rintihan dan komplain bahawa kalau tak sokong saya tak bagi sign. Okay? So sekarang ini semua kolom macam ini kita dah keluarkan daripada proses supaya yang mereka yang submit, dan kalau dokumen dan syarat mereka mematuhi syarat, mereka akan layak dapatkan bantuan. Bercakap di lobi Parlimen, beliau turut menjelaskan ke pengetahuan media selain itu, borang permohonan juga telah dikurangkan dari 9 muka surat kepada 3 muka surat sahaja. Hana turut memaklumkan untuk bantuan bagi golongan orang kurang upaya OKU dari segi fizikal, sekiranya layak, pegawai JKM akan mempercepatkan proses permohonan dari 2 bulan kepada 1 minggu sahaja. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan hanya 23% rumah berharga RM300,000 ke bawah tidak terjual, manakala selebihnya melibatkan harga RM500,000 ke atas. Ketika menjawab soalan ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim, menterinya Zuraida Kamarudin yakin menerusi kempen pemilikan rumah HOC 2019, rumah berharga RM300,000 ke bawah dapat dijual 100%. Dalam kempen HOC, Home Ownership Campaign yang baru-baru ini kita lancarkan pada 1 bulan hingga 3 bulan Mac lepas, rumah-rumah yang berharga RM300,000 ke bawah mendapat sambutan yang sangat baik. Saya kira mungkin hampir 100% rumah-rumah ini dapat diselesaikan. Jadi isu rumah yang tak terjual adalah banyak melibatkan rumah-rumah yang berharga RM500,000 ke atas, yang mana ketika itu developer menyangkakan itulah market yang patut mereka tawarkan. Jadi di situ ada sedikit kesilapan dari segi projection dari peringkat swasta. Ketika ditanya mengenai tanah yang diberi kerajaan negeri, jelas menteri, kerajaan negeri telah menawarkan tanah negeri masing-masing untuk dibangunkan sebagai kawasan perumahan. Kementerian kini sedang membuat lawatan tapak bagi memastikan tanah yang dipilih sesuai untuk mendirikan rumah. Sesi jawab lisan turut didedahkan dengan kes penipuan dokumen yang merupakan antara 5 kes berkaitan pinjaman pendidikan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Kes berlaku di Institusi Pengajian Tinggi Swasta IPTS antara tahun 2016 dan 2018. Serentak dengan itu, kata Timbalan Menteri Pendidikan Teo Ni Ching, IPTS berkenaan telah memendekkan tempoh kursus pengajian daripada 6 semester kepada 5 semester sahaja. Setakat 2016 sehingga 2018, kes yang keaduan yang diterima oleh KPM terhadap IPTS mengenai PTPTN adalah 5 kes yang melibatkan 5 institusi, dan ada di antaranya adalah IPTS yang telah diambil tindakan guaman di mana mereka telah menerima perintah penggulungan. Dalam kes tersebut, bayaran PTPTN akan digantungkan. Ahli yang berhormat diberitahu pelajar yang menuntut di IPTS berkenaan bakal dipindahkan ke IPTS lain bagi meneruskan pengajian masing-masing. Sekiranya siasatan terhadap IPTS mendapati terdapat penyelewengan berlaku tindakan penguatkuasaan mengikut Peruntukan Akta 555 bakal diambil dan kemudahan pinjaman PTPTN ditangguhkan.
Mengelakkan status warga negara anak yang dilahirkan terjejas, Kementerian Dalam Negeri mahu golongan ibu bapa bertanggungjawab memastikan perkahwinan mereka didaftarkan. Timbalan Menteri Datuk Muhammad Aziz Jaman menjelaskan, kelahiran di Malaysia tidak menyebabkan seseorang individu memperoleh kewarganegaraan secara automatik, tetapi berdasarkan status perkahwinan juga taraf warga negara ibu bapa ketika kelahiran berlaku. Saya menyerulah kepada rakyat Malaysia, khususnya baik lelaki ataupun perempuan, berani kahwin, berani daftar, berani tanggung. Sebab implikasi dia akan berlaku kepada anak kita nanti. Sebab itu menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan agar anak-anak yang dilahirkan ini mempunyai dokumen disebabkan oleh ibu bapa dia yang mempunyai kebertanggungjawaban. Sekali lagi saya ingin menyatakan, walaupun isu-isu seumpama ini banyak berlaku di negara kita, di mana perkawinan itu kemudian anak lahir dulu. Sebab itu saya sebutkan tadi, walaupun keadaan itu berlaku, kerajaan kita masih lagi menerima permohonan, tetapi bukan lagi di bawah perkara 14, tetapi kita boleh masukkan dia permohonan ini di bawah perkara 15A. Tambah beliau lagi, permohonan kewarganegaraan kanak-kanak berkenaan boleh dikemukakan kepada Jabatan Pendaftaran Negara mengikut perkara 15A dan akan dipertimbangkan sekiranya memenuhi syarat-syarat ditetapkan Perlembagaan Persekutuan dan Perundangan yang berkaitan. Pihak berkuasa perlu meningkatkan kemahiran masing-masing terutama dalam berdepan jenayah cyber. Bercakap di lobi Parlimen, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mengakui kemudahan fasiliti untuk pasukan keselamatan juga perlu diambil perhatian. Namun kita rasakan bahawa ada juga untuk meningkatkan kemahiran mereka, terutamanya sekarang ada cybercrime. Dan itu latihan-latihan yang polis lalui. Dan sempena sambutan Hari Polis ke-212, Timbalan Perdana Menteri mahu rakyat Malaysia menghargai pengorbanan pihak berkuasa dalam menjaga keselamatan negara. Tindakan mengurangkan pembelian barangan atau produk dari negara-negara Kesatuan Eropah EU disokong penuh agensi dan badan berkaitan industri kelapa sawit negara. Pengurusi Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan Felkra Berhad, Datuk Najib Wahab berkata langkah tindak balas itu membuktikan pendirian Malaysia dan secara tidak langsung mendesak EU mempertimbang keputusan mereka memboikot kelapa sawit. Tambahnya lagi, langkah itu membuktikan kerajaan prihatin dengan kebajikan 650,000 pekebun kecil yang bergantung kepada industri itu. Kalau benda ini memang dilaksanakan, kami minta kerajaan supaya membuat rayuan kepada World Trade Organization supaya mengambil tindakan, kerana ini telah tindakan yang tidak adil. Kerana tindakan ini hanya terbabit kelapa sawit. Kenapa? Jadi kami sokong benar, kami gembira yang kami industri kelapa sawit dapat perhatian dari Perdana Menteri sendiri. Datuk Najib menyatakan demikian dalam temubual eksklusif bersama RTM di Ibu Pejabat Felkra Berhad. Sebelum ini, 4 agensi pengeluar sawit negara, Felkra Berhad bersama-sama Felda, Risda dan Persatuan Kebangsaan Pekebun Kecil Malaysia mendesak kerajaan menggantung sementara segala rundingan perjanjian perdagangan bebas FTA atau aktiviti perniagaan bersama EU. Menurut Datuk Najib, tindakan boikot EU itu tidak berkaitan langsung dengan kualiti minyak sawit yang tidak mesra alam atau penerokan hutan untuk penanaman kelapa sawit yang menyumbang kepada kematian spesies orangutan. Ini semua didorong politik dan juga menjaga kepentingan ekonomi mereka sendiri. Kami banyak perkara yang kami tak ikut. Kami dulu kita ada RSPO, kemudian ada MSPO. Kita dah berjanji tidak akan membuka hutan-hutan lain. Kami telah berjanji Menteri Tablignya akan menghadkan tanaman kelapa sawit di negara ini. Kami berjanji akan simpan 50% hutan kami untuk memang simpanan tetap. Kami sudah banyak perjanjian, tapi apa respon mereka? Beliau yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Kelapa Sawit Malaysia MPOA mengulas pengumuman Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada pelancaran kempen Sayangi Sawitku. Perdana Menteri semalam memberi cadangan untuk tidak lagi membeli jet pejuang dari negara Eropah dan beralih kepada teknologi dari China. Selain mengurangkan import dari negara Eropah secara berperingkat
memandangkan beberapa barangan masih diperlukan. Kamal Firmansyah, RTM. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang semawaktu dengannya. Kira-kira 75,000 penduduk sekitar Simpang Renggam Air Hitam dan Kulai di Johor terputus bekalan air sejak Sabtu lepas. Ya, susulan penutupan sementara loji rawatan air LRA Simpang Renggam di Kluang akibat pencemaran amonia di Sungai Benut. Menurut Ahli Parlimen Simpang Renggam, Dr. Masli Malik, keadaan tersebut kerap berlaku apabila ban kolam air larutan resapan di tapak pelupusan CEP Renggam pecah. Antara sumber utamanya ialah berlaku pecahan ban tanah kolam air larutan resapan licit di tapak pelupusan CEP Renggam, yang mana ini merupakan penyumbang utama terhadap pencemaran ini. Bila dia pecah, jadi segala air-air sampah itu masuk ke sungai dan menyebabkan kadar amonia yang tinggi. Kandungan amonia yang tinggi itu juga menyebabkan sumber ikan di Sungai Benut terjejas. Dr. Masli yang juga Menteri Pendidikan meminta agar CEP Renggam ditutup secepat mungkin bagi mengelak keadaan menjadi lebih buruk. Beliau yang melawat loji tersebut berkata kehadiran beberapa kilang ternakan haiwan berdekatan turut menyumbang kepada pencemaran sungai. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Kelantan memaklumkan bahawa empangan Bukit Kuong di Rantau Panjang mampu bertahan dalam tempoh 68 hari tanpa hujan. Menurut Kamal Mustafa, walaupun paras air mengalami penyusutan, empangan tersebut masih mampu menyalurkan air untuk aktiviti pertanian pertubuhan peladang kawasan PPK, Rantau Panjang dan Pasir Mas. Kalau kita kawal pelepasan air di pintu air untuk empangan kita dengan berhemah, kita dah ajak petani sejak bulan 9 bulan 3 lagi untuk melakukan pendidikan air dan pembagian air yang terkawal. Kita dah cuba semak segala pintu-pintu air kita baiki kebocoran dia. InsyaAllah lah, saya jangka kita dapat mengharungi musim kemarau pada tahun ini. Beliau ditemui selepas melawan empangan Bukit Kuong di sini. Paras air empangan yang dicatat hari ini adalah 13.9 meter berbanding paras kritikal 12.20 meter. Bagi menguruskan air dengan cermat, JPS Kelantan mengambil langkah proaktif dengan melakukan pelepasan air secara bergilir dan pembahagian air mengikut kawasan. Susulan ribut di Baling Kedah petang semalam, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM daerah mengesahkan 35 buah rumah rosak dalam kejadian itu berbanding 26 buah yang dilaporkan semalam. Ini kerana penduduk terlibat baru sahaja selesai membuat laporan di Balai Polis memandangkan jarak rumah mereka agak jauh. Pegawai Kebajikan Masyarakat Baling Syamsul Izrin Ishak berkata taksiran kerugian penduduk sedang dijalankan. Bagi meringankan bebanan, JKN mengagihkan kit bencana kepada penduduk yang terjejas. Dalam kejadian pada 4.30 petang semalam, angin kencang beserta hujan lebat menyebabkan bumbung rumah di beberapa kampung di Mukim Teloi, Baling diterbangkan angin. Antara kampung terlibat ialah di Kampung Tembak A dan B, Kampung Bukit Pak Kuning, Kampung Guar Tinggi, Sungai Memban, Kampung Sungai Batu Lintang, Kampung Selarong dan Kampung Padang Pulai. Satu mekanisme bagi menangani isu penipuan jualan pakej umrah dalam kalangan umat Islam di negara ini telah dilancarkan. Aplikasi telefon bimbit yang diberi nama e-Papuh itu bukan saja dapat membantu ahlinya menjual pakej umrah mereka, malah yang lebih penting dapat membantu orang ramai memilih pakej umrah yang dijamin selamat. Wartawan Nazaruddin Abu Zamil ada butirannya. Statistik pada tahun 2017 sehingga 2018 menunjukkan peningkatan jemaah umrah seramai 280,000 orang. Perkembangan positif ini sebenarnya telah menyumbang perkara yang negatif iaitu peningkatan kes penipuan pakej umrah. Justru aplikasi e-Papuh dibangunkan bagi menangani kes penipuan pakej umrah dan haji oleh mana-mana individu yang rakus mengaut keuntungan atas angin. e-Papuh adalah aplikasi yang sah yang dibina oleh syarikat yang bertauliah di Malaysia dan juga semua syarikat-syarikat di dalam itu adalah syarikat berlesen oleh MOTEC.
Dan yang paling penting sekali, semua harga itu secara live. Jadi siapa yang book kat situ, consider sold. Tidak ada isu yang berkaitan dengan no-show ataupun sebagainya. Selain dilengkapi sistem e-mutawif, orang ramai yang membeli pakej umrah akan disertakan dengan perlindungan insurans takaful secara automatik dan boleh memilih klinik yang menawarkan perkhidmatan vaksin secara digital. Ini menjadikan aplikasi ePapo sebagai sistem pertama di dunia yang menyediakan proses pemvaksinan secara digital. Maka kita mensasarkan 300 syarikat. Sekarang ada 49. Selepas hari ini, mana besok, lusa, tulat, 300. Kerana aplikasi ini adalah percuma kepada travel agent. Tidak ada apa-apa kos yang direct yang diorang kena bayar untuk server, untuk uploading, untuk e-marketing. Segala-galanya adalah kita beri oleh ePapo, oleh Papo sebagai komitmen untuk menghindarkan daripada penipuan. ePapo dijangka akan meningkatkan pasaran dunia digital di dalam mempromosikan pakej umrah selaras dengan visi Arab Saudi menjadikan Malaysia salah satu negara yang mempraktikkan proses e-visa tanpa pasport. Majlis Pelancaran ePapo telah disempurnakan oleh Ketua Pengarah Pusat Pelancongan Islam, Datuk Seri Abdul Kani Daud yang turut dihadiri Duta Arab Saudi ke Malaysia, Mahmud Hussein Katan. Dalam pada itu, Persatuan Agensi Pelancongan dan Umrah, Papo telah mendapat pengiktirafan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya sebagai salah satu persatuan agensi pelancongan yang diiktiraf di Malaysia. Kementerian Pelancongan telah memberi pengiktirafan Papo sebagai persatuan yang ke-8 yang diiktiraf. Bermakna selepas ni kalau siapa jadi ahli Papo, mereka boleh renew lesen dia tanpa persatuan lain. Atas pengiktirafan ini, Papo akan menggandakan usaha menangani masalah yang dihadapi bakal jemaah umrah dan haji dari semua aspek, terutamanya penipuan pakej umrah. Nazaruddin Abu Zamel, RTM. Bank Muamalat Malaysia Berhad melancarkan perkhidmatan Easy Zakat Muamalat yang pertama di Malaysia hari ini. Fasiliti terbaru itu bagi memudahkan pengiraan dan potongan zakat secara automatik bagi akaun simpanan dan semasa bank tersebut. Bimala Kasturi Verasami ada butirannya. Isi zakat muamalat ini bagi memudahkan 95% pelanggannya yang beragama Islam menunaikan kewajipan zakat ke atas simpanan mereka. Ketua Bahagian Syahriah dan Pembangunan Produk Bank Muamalat, Dr. Syamsiah Abdul Karim berkata, pendeposit perlu memberi kebenaran terlebih dahulu sekiranya inginkan potongan zakat melalui perkhidmatan berkenaan. Bagi pihak mereka yang mendepositkan wang mereka di dalam bank ini, mereka secara tidak langsung tidak memerlukan mereka akan merasa mudah dan tenanglah bila melaksanakan kewajipan zakat mereka, kerana sistem ini secara automatik akan mengira dan menolak zakatnya bila cukup syarat-syarat zakat, iaitu nisab dan haulnya. Sejajar dengan itu, Bank Muamalat diwakili Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Khairul Kamarudin menandatangani Memorandum Perjanjian MOA dengan Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang diwakili Pengurus Besar Kanan Operasi Muhammad Hassan. Perjanjian itu disaksikan oleh Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Melalui pelancaran perkhidmatan Easy Zakat Muamalat, bank berkenaan sasar 80,000 pendeposit baharu dan peningkatan kutipan zakat sebanyak 10% dalam tempoh 1 tahun. Perkhidmatan Easy Zakat Muamalat ini ditawarkan di semua 64 cawangan bank muamalat di seluruh negara bagi memudahkan pelanggannya menunaikan kewajipan zakat secara dalam talian. Potongan zakat yang dibuat melalui Easy Zakat Muamalat ini melayakkan pendeposit mendapat pelepasan cukai pendapatan. Kaedah potongan zakat secara automatik ini juga menzahirkan integriti dan khidmat pelanggan yang tinggi oleh pihak bank kepada pelanggan. Bimalah Kasturi Birahsami, RTM. Pendirian Malaysia yang sentiasa mengamalkan pendekatan sederhana ketika berdepan ancaman ekstremisme sentiasa menarik perhatian masyarakat antarabangsa. Buktinya, Malaysia cukup dikenali dalam kalangan komuniti Islam di Amerika Syarikat.
Pengarah Eksekutif Majlis Perhubungan Muslim Amerika, Care Nihat Awad, yakin apa yang telah dilakukan Malaysia iaitu melindungi rakyat berbilang bangsa memberi petanda jelas di peringkat antarabangsa serta dihormati warga Islam Amerika. Malaysia occupies a very important place in the American Muslim conscience. American Muslims, although they live as a minority here, they look to a successful model in the Muslim world. American Muslims love Malaysia because of what it stands for, and they look up to the Malaysian model when it comes to protecting its diversity, adhering to Islamic values, and also being a modern country that is robust and dynamic and is playing an important role in the world affairs. Nihat bagaimanapun mengakui umat Islam di Amerika juga berdepan dengan isu Islamofobia. Bagaikan isu sejagat, tegasnya ia perlu ditentang keras dan terus disuarakan. It is not only this attack as we witness targeting the Muslim community, it's targeting many minorities. But the good thing is it has been uniting all these minorities and even the majority of Americans to reject hate because it is un-American, it is unconstitutional. Safawi Rashid beri 3 mata buat Malaysia. Jerman catat kemenangan dramatik kelakar Euro 2020. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita sukan dimulakan dengan pusingan kelayakan kejuaraan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC bawah 23 tahun. Kemenangan tipis 1-0 skuad negara menentang Laos cukup untuk memberikan 3 mata pada Malaysia dengan mengumpul 6 mata dalam kumpulan C. Ketiadaan pemain utama seperti Muhammad Safawi Rashid, Nik Akif dan Hadi Fayad di kesebelasan utama tampak tumpul di bahagian serangan. Pada minit ke-35, pemain Laos, Vanna Saune, Dong Maiti hampir mendapatkan gol pertama apabila rembatannya terkena palang. Tiada sebarang jaringan diperolehi kedua-dua pasukan pada babak pertama. Selang babak kedua, jurulatih negara Dato' Ong Kin Swee membuat penukaran dengan mengeluarkan Faisal Halim, menggantikan penyerang utamanya Safawi Rashid. Kemasukan Safawi ternyata lebih memberi impak apabila berjaya memperoleh gol pertama hasil sepakan percuma yang menewaskan penjaga gol Laos 9 minit sebelum tamat permainan. Keputusan 1-0 kekal hingga tamat perlawanan. Kini, Malaysia berada di kedudukan tempat kedua kumpulan J dengan mengumpul 6 mata di belakang China. Pasukan bola sepak Polis Diraja Malaysia PDRM diharap dapat memperbaiki prestasi mereka agar menjadi pasukan yang digeruni lawan. Harapan itu disuarakan Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengadakan pertemuan dengan pasukan yang beraksi dalam kancah Liga Premier itu. Justru tegas Tan Sri Muhyiddin, PDRM perlu menyusun semula strategi latihan ke peringkat yang lebih baik agar misi memperbaiki kedudukan Liga terlaksana. Selain mengenali pemain skuad Sang Saka Biru dengan lebih dekat, Tan Sri Muhyiddin turut membincangkan isu-isu berkaitan kebajikan. Antara cabaran besar ialah untuk membiayai pasukan dan kita tahu dalam soal pembiayaan itu bukan mudah, tapi Alhamdulillah saya diberitahu ada penaja-penaja yang bersedia tampil ke depan untuk membantu supaya masalah-masalah keuangan itu akan dapat kita kurangkan kalaupun tak dapat diselesaikan 100%. Jadi saya amat berharap supaya bekerjalah sebagai satu tim yang kuat bersama-sama dengan jurulatih dan saya mendoakanlah mudah-mudahan pasukan PDRM akan menjadi pasukan bola sepak yang paling digeruni, ditakuti dan yang penting ialah mencapai kejayaan. Pertemuan yang diadakan sempena peringatan Hari Polis ke-212 itu berlangsung di Pusat Latihan Polis Pulau Pol, Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Skuad kebangsaan membuka tirai tahun 2019 dengan prestasi yang memberangsangkan pada kejohanan rugby Borneo 7 sepasukan Borneo 7 yang diadakan di Sandakan Sabah.
Bukan sahaja skuad lelaki, malah skuad wanita juga turut berjaya melepasi sasaran yang ditetapkan pada kejohanan 2 hari yang berakhir semalam. Kejohanan rugby Borneo 7 merupakan kejohanan pertama bagi skuad kebangsaan sebagai persiapan ke Sukan C Filipina November depan. Berentap bersama 20 pasukan dari dalam dan luar negara, skuad kebangsaan yang dikenali Rimau 7 sebelah berjaya mencatat 3 kemenangan dari 5 perlawanan hingga menjuarai kategori plate. Ketua Jurulatih Skuad Rugby Lelaki Negara Saizul Hafifi Muhammad Noor cukup berpuas hati dengan keserasian gabungan 10 pemain lama dan 6 pemain baru hingga berjaya mengatasi sasaran yang ditetapkan Kesatuan Rugby Malaysia KRM untuk mara ke suku akhir peringkat cup. Manakala skuad rugby wanita negara Panthera Ladies juga menunjukkan prestasi memberansangkan apabila mencatat 3 kemenangan dari 6 perlawanan sehingga muncul juara buat kali pertama kategori plate. Jurulatih Nick Safwan Ismadi yakin skuad kendaliannya itu mampu melangkah lebih jauh lagi selepas kemasukan beberapa atlet dari Sabah Eagles serta mendapat lebih banyak pendedahan dalam kejohanan seperti ini. Penyertaan skuad lelaki dan wanita negara merupakan satu permulaan yang baik buat skuad negara kerana selepas ini jelajah persiapan Sukan C akan diteruskan di beberapa kejohanan termasuk siri perlawanan persahabatan dengan pasukan Thailand di Bangkok pada hujung April ini. Bola sepak kelakan Euro 2020 Jerman memulakan kempen kelayakan dengan kemenangan dramatik ke atas Belanda hasil jaringan Nicholas Karsch pada minit ke-90 dalam perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi sekaligus memberi kelegaan kepada jurulatih Joachim Löw. Pada aksi di Amsterdam itu, Jerman membuka tirai jaringan menerusi pemain Manchester City, Leroy Sane pada minit ke-15 sebelum pemain tengah Bayern Munich, Serge Gnabry menjadikan kedudukan 2-0 pada minit ke-34. Belanda bangkit di babak kedua dengan delight, merapatkan jurang gol pertama di Orange minit ke-48. DP pula mengikat kedudukan 2-2 pada minit ke-60. Ketiga perlawanan seakan berakhir dengan keduduk pasukan terikat untuk berkongsi satu mata. Nico Schulz mahathir menyelamatkan maruah Jerman dengan gol kemenangannya minit ke-90. Kedudukan 3-2 itu sekaligus memberi 3 mata penuh sebagai pembakar semangat untuk juara dunia 2014 itu selepas mengharungi persembahan yang tidak begitu cemerlang sejak 9 bulan lalu. Jerman mengharungi kempen Piala Dunia 2018 yang mengecewakan apabila tersingkir di peringkat kumpulan sebelum menamakan saingan peringkat kumpulan Liga Negara-Negara Eropah di tangga tercorot di belakang Perancis dan Belanda. Sekian berita sukan, kita kembali semula bersama Lokman dan Mac. Biasanya kita mengambil gambar bagi merakam momen terindah. Bagaimanapun keadaan dan lokasi yang sesuai perlu diambil kira. Ya, mungkin rakaman ini boleh menjadi iktibar. Kita saksikan segmen hashtag malam ini. Ketika asyik merakam gambar seorang wanita secara tiba-tiba di badai ombak besar, detik cemas ini dirakam di Pulau Bali, Nusa Lembongan, Indonesia. Lokasi ini terkenal dengan ombak besar yang menghentam batuan mujur. Wanita berganah hanya mengalami kecederaan ringan. Ini pula situasi cemas penumpang kapal persiaran MV Viking Sky yang turut di badai ombak besar hingga cermin tingkapnya pecah. Ia menyebabkan air masuk ke dalam kapal berkenaan yang ketika itu mengalami masalah di bahagian enjin. Kira-kira 1,300 orang terpaksa dipindahkan menggunakan 5 helikopter dan beberapa buah kapal lain. 8 penumpang cedera, kebanyakan mereka merupakan warga negara British dan Amerika Syarikat. Kasih ibu tiada tandingan meraihkan anak-anak mereka yang mengalami sindrom Down. Sekumpulan ibu merakamkan video mereka bersama anak istimewa masing-masing menyanyikan lagu A Thousand Years. Ia kemudian dimuat naik di YouTube menerusi kompilasi 50 Moms, 50 Children, One Extra Chromosome dan sehingga kini telah meraih lebih 5.5 juta tontonan. Video yang dilancarkan sempena Hari Sindrom Down Sedunia yang disambut pada 21 Mac setiap tahun membuktikan kepada dunia bahawa kanak-kanak istimewa juga berhak gembira sama seperti individu normal yang lain.
Baiklah, sempena sambutan Hari RTM yang bakal disambut kurang seminggu sahaja lagi, malam ini B-Diva mengkongsikan kisah dua selebriti yang memiliki kenangan bersama RTM. Ya, nak tahu apa yang dikongsikan? Terus bersama B-Diva. Tanggal 1 April depan, Radio Television Malaysia RTM bakal menyambut ulang tahun ke-73. Saban tahun, warga RTM pastinya akan beramai-ramai meraihkan sambutan ulang tahun tersebut. Mereka yang pernah ada bersama RTM pastinya akan berkongsi kenangan tiap kali tibanya tanggal bersejarah ini. Selebriti ini antara insan yang pernah memiliki kenangan bersama stesen penyiaran tertua negara. Ini turut mengimbas kembali kenangan istimewa bagi dirinya. Salimah Mahmud, penyanyi yang popular dengan lagu Melati Suntingan dan berasal dari Singapura itu memulakan karier penyanyiannya di RTM. Malah turut bertemu jodohnya dengan kaki tangan RTM. Okey, pertama kali Kak Sali mengucapkan syabas dan tahniah kepada RTM sempena ulang tahun yang ke-73. Sebenarnya saya ni sebenarnya ada banyak apa kata orang kenangan di RTM. Ialah masa mula-mula jadi sebagai seorang penyanyi dan bertemu jodoh juga di RTM sebab suami Kak Sali dia salah seorang anggota orkestra RTM. Yang the first pioneer tapi oleh kerana dah berhijrah ke orkestra lain, itulah kenangan paling manis sekali. Mesra disapa sebagai Kak Sally, baginya menjadi seorang penyanyi bukanlah mudah. Apatah lagi karier itu merupakan mata pencarian utama untuk keluarga. Pasti pelbagai rintangan dan cabaran harus ditempuhi dan persediaan harus dilakukan supaya seseorang penyanyi itu terus kekal relevan sepanjang zaman. Okey, masa zaman Kak Sali, kita mengambil career sebagai penyanyi betul-betul untuk mencari rezeki, ya, mencari rezeki. Itu sebab Kak Sali sebenarnya tak terfikir nak jadi penyanyi. Oleh kerana terfikir nak tolong mak bapak mula-mula sekali dengan adik-adik lah, of course. Dan okey, sebagai mencari duit, ya, masa tu dah berfamily, okey. Jadi rezeki tu kita dapat daripada nyanyian. Alhamdulillah kita kumpul lah untuk anak-anak. Itu saja harta yang ada untuk anak-anak, ya. Malah beliau juga kekal aktif sehingga kini. Sekarang masih aktif, masih juga aktif lah. Siapa-siapa yang perlukan, sekarang banyak charity, saya tolong. Cerita Salimah Mahmud boleh dijadikan contoh bukan sahaja untuk warga seni hiburan. Kerana apapun bidang yang kita ceburi, paling penting adalah keikhlasan dan kesungguhan kita bekerja untuk mencari rezeki. Tadi Salimah Mahmud bertemu jodohnya di RTM pelantun lagu Kabut Serangkai Mawar. Zaitun Samion pula mengakui stesen penyiaran tertua tanah air ini yang membuka peluang buat kerjaya seninya. Penghibur legenda yang popular sekitar tahun 80-an itu menyimpan 1001 kenangan manis sepanjang memulakan kariernya sebagai penyanyi di RTM. I start dengan radio. Masa tu malam saya nyanyi night club. Siang diorang panggil rakaman radio, bintang radio dan rancangan apa dulu? Tahun bila tu? Sekitar 80-an. 80-an. Waktu tu Akak memang dah jadi artis lah 80-an tu. Akak masa tu nyanyi night club. Okay. Sambil tu diorang panggil. Saya menang bintang radio. Tahun? 80-an lah. 80-an. Okey, lagu apa yang Akak bawa waktu tu? Masa dulu Menaruh Harapan belum apa lagi wujud lagi. Saya mau tu lagu macam lagu Arwah Syarifah ini, Kak Uji. Malah saya diundang oleh syarikat rekod FGM. Di situlah bermulanya. Biarpun hampir seluruh kehidupan dan karier seninya musnah diragut sebuah insiden kemalangan jalan raya yang mengakibatkan anak tunggalnya Azirwan Abu Bakar meninggal dunia pada tahun 1990, Zaitun Samion tetap tabah. Walaupun kemunculannya kini tidak lagi digerai seperti dahulu, penyanyi yang telah menginjak usia lebih 60 tahun itu masih aktif menghiburkan peminat dan tetap mahu meneruskan kelananya sebagai anak seni.
Well, Mac, paparan itu menutup Nasional 8 edisi Isnin 25 Mac. Layari Facebook Berita RTM dan YouTube rasmi Berita Nasional RTM untuk mendapatkan pelbagai info menarik. Itu, Assalamualaikum. Dan selamat sejahtera.